Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrun lillah. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan sesi tazkirah Ramadan, khususnya untuk Ramadan tahun ini 1442 Hijrah. Tuan-tuan dan puan, tema kepada tazkirah sepanjang Ramadan kali ini ialah kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan. Kita telah pun membincangkan beberapa kemuliaan Ramadan, iaitulah Al-Quran, kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan puasa, kemuliaan infak. Dan satu lagi kemuliaan Ramadan ini ialah nilai amal. Sebagaimana kita difahamkan, nilai amalan kita di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kemuliaan-kemuliaan yang telah kita sebutkan. Kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan puasa, kemuliaan infak. Jadi dengan itu, nilai amalan kita di bulan Ramadan tentulah lebih baik. Mari kita melihat dari satu sudut zahirnya sahaja. Kita lihat, sepanjang kita berada di bulan Ramadan, satu hal yang pasti bagi kita ialah kita menjalani ibadah puasa. Dalam keadaan kita berpuasa, maknanya diri kita ini terjaga, terpelihara. Itu yang disebutkan takwa itu. Mana takwa itu menjadikan diri kita jauh lebih baik daripada keadaan biasa. Mana dalam keadaan kita tidak berpuasa. Sebab ketika kita berpuasa, tentulah kita berada dalam satu tahap kesadaran bahawa kita sedang melaksanakan ibadah. Dan ibadah puasa itu merupakan usaha menahan diri, mencegah diri, mengawasi diri agar kita tidak melakukan sesuatu yang dari sudut value atau nilainya sesuatu yang tidak baik. Jadi sepanjang kita berpuasa ini, kita nak memastikan ibadah puasa kita diterima Allah, maka kita meletakkan diri kita dalam kawalan yang sangat ketat. Itu kalau kita nak faham dari sudut zahirnya. Itu sebab saya kata, dari sudut itulah kita boleh rasakan bahawa nilai apa saja ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, kita lakukan dengan sepenuh hati pada tahap takwa yang sangat tinggi berbanding dalam keadaan kita tidak berpuasa. Contoh, ketika kita bertemu seseorang, biasa kita berjumpa seorang bertanya khabar, berkomunikasi. Dalam bahasa moden hari ini kita kata kita berkomunikasi. Namun ketika sepanjang Ramadan ini kita sedar bahawa kita berpuasa, sudah pastilah kita menjaga
komunikasi kita itu dengan maknanya dengan takwa yang tinggi. Kita tak mungkin lagi nak mengumpat, kita tak mungkin lagi nak menimbulkan perbicaraan-perbicaraan yang penuh dengan fitnah contohnya. Kenapa? Kita sedar bahawa kita sekarang sedang berpuasa. Di situlah, sebab itu kalau kita melihat, itulah hikmah kelebihannya mengapa dikatakan Ramadan ini nilai ibadah kita, nilai amal kita tinggi. Dari sudut kualiti atau kualitas. Mana nilai amal itu jauh berbeza, lebih baik, lebih tinggi kerana apa? Kerana takwa yang dibina oleh ibadah puasa tadi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat dari sudut zahir, dari sudut logiknya. Kenapa nilai amalan sepanjang Ramadan ini lebih baik, lebih tinggi. Jadi kita dapat faham. Maknanya dengan adanya puasa, kita mengawal diri kita. Dengan adanya kawalan itu menjadikan kita ni sangat berhati-hati dalam melakukan apa saja. Kerana kita sayangkan nilai ibadah puasa kita. Kita nak jaga puasa. Sedangkan puasa itu adalah usaha menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu mengikut peristilahan fiqhnya. Jadi makna secara umum makna kita menahan hawa nafsu kita. Menahan nafsu kita daripada dipengaruhi oleh hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Iaitulah mereka yang menahan diri mereka, menahan jiwa mereka daripada pengaruh hawa. Hawa ialah keinginan-keinginan jiwa yang tidak baik. Itu maksud hawa. Jadi kita sering menyebutnya sebagai hawa nafsu. Di situ kita melihat bagaimana diri orang yang berpuasa itu sentiasa terjaga. Kerana orang yang berpuasa itu sendiri akan sadar bahawa dia sedang berpuasa. Dia sedang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang tidak elok. Sesuatu yang tidak baik. Di situ. Makna secara psikologi, seseorang yang berpuasa itu, dia akan jaga diri dia. Dia tak akan sewenang-wenangnya membicarakan sesuatu tanpa dia melakukan tabayun dahulu. Ketika dia mendengar ataupun nak menceritakan sesuatu, dia melakukan usaha siasat dulu, benar atau tidak. Itulah yang kita sebut hari ini konsep tabayun. Siasat, selidik terlebih dahulu untuk memastikan maklumat-maklumat yang kita dengar baik, maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan baik. Maknanya kedua-duanya mesti diperiksa, diselidiki agar maklumat itu pertama benar. Yang kedua dia tidak mengandungi fitnah atau tujuan-tujuan jahat. Ini penting. Jadi itulah kaedahnya kita menjaga diri. Itulah puasa maknanya. Sebab itulah puasa. Ini bukan sekadar yang kita faham menahan diri dari makan minum. Iaitulah kita mengharungi saat lapar dan dahaga. Bukan sekadar itu. Sebab itu yang disebut bahawa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak memperolehi kebaikan. Tidak meningkat takwanya. Hanya dia dapat lapar dan dahaga. Itulah dia. Karena dia hanya menjaga, mana sepanjang dia berpuasa itu, dia menjaga diri dia daripada tidak makan, tidak minum. Tetapi hal-hal keburukan lain dia lakukan seperti biasa. Maka cacatlah puasanya. Itulah dia makna. Sebab itu kita memahami konsep puasa yang kita diperintahkan, diwajibkan melaksanakannya sepanjang Ramadan ini. Puasa itu makna menahan diri, mengawal diri, mendisiplinkan diri. Itu dalam makna yang lebih lagi jelas. Mana kita kawal diri kita, kawal keinginan-keinginan yang buruk. Itulah hawa nafsu kita. Dalam keadaan biasa mungkin kita tak sedar dan kita sering melakukan kerana kebiasaan.
sedangkan yang kita lakukan itu merupakan amalan-amalan lawa. Mana amalan-amalan yang tiada manfaat faedahnya. Amalan sia-sia. Contohnya berborak kosong. Kita pernah sebut kosong. Maknanya dalam komunikasi itu atau borak tadi tak ada satu nilai. Makna dia kosong. Itu yang kita kata cakap-cakap kosong. Borak kosong. Itu juga termasuk di dalam apa yang disebut amalan lagha. Sia-sia, tak ada manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebab itulah dalam kita berkata-kata, dalam kita berkomunikasi, berbicara, Al-Quran mengajar kita peringatan daripada Allah yang disebut di dalam surah An-Nisa. Jadi ini ingat baik-baik tuan-tuan puan, ayat ini disebut dalam surah wanita. Jadi apa peringatan ini? Mari kita baca sama-sama pesan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf. أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Surah An-Nisa surah 4 ayat 114. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan. Hari ini kita sebut gosip ataupun percakapan, perbualan mereka. Kecuali bisik-bisikan orang yang mengajak kepada bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar. Ingat tuan-tuan dan puan, pesan ini berada pada surah An-Nisa, surah wanita. Jadi kita fahamlah. Ya, apa hikmahnya kenapa ayat ini diletak di dalam surah An-Nisa? Sebab cerita ya, tentang gosip ini sering dikaitkan dengan wanita, ya. Jadi kita lihat Allah pesan dalam ayat ini, ya, dengan jelas nyata. Allah kata tak ada kebaikan pun kepada kerja, amal, perbuatan, berbisik-bisik, bergosip hari ini, membawang, ya, apa saja istilah yang memberi makna yang sama. Tak ada kebaikan padanya. Illa kecuali, dia ada kecuali itu. Kecuali 3 perkara ini kalau kita jadikan dia bahan gosip kita, wah, insya-Allah dia bermanfaat. Yang pertama apa? Mengajak, menyeru ke arah sedekah. Seperti mana kita lakukan sepanjang Ramadan ini, sering orang mengingatkan tentang sedekah, infak, wakaf. Yang itu ada nilai tinggi di sisi Allah. Allah kata tak apa, itu bisikan-bisikan yang baik. Yang keduanya, au ma'ruf. Maknanya kalimah-kalimah, bisikan-bisikan yang temanya adalah ma'ruf, kebaikan. Cerita tentang kebaikan, berdakwah, mengajak orang melakukan kebaikan, ya, mengajak orang ke arah iman, ya. Itulah yang disebut kalimah-kalimah bisikan ma'ruf. Dan yang ketiganya, au islahin bainan nas, ataupun bisikan-bisikan yang boleh mengiratkan silaturahim, boleh mendamaikan sesama manusia. Itu sebaiknya. Sebab itulah kita dilarang di dalam surah Al-Hujurat, surah 49,
Banyak larangan-larangan, contohnya merendahkan seseorang, menghina seseorang, mengumpat, menggelar seseorang dengan nama yang dia tidak suka. Itu semua dilarang keras. Kenapa? Kerana inilah dia. Sebab tema dalam gosip-gosip seperti mengumpat itu, tak ada kebaikan padanya. La khaira. Tak ada kebaikan. Malah sebaliknya, umpatan itu akhirnya memecah belahkan manusia, menjadi fitnah, merosakkan hubungan silaturrahim. Maka Allah mengatakan, bisikan yang baik itu apa? Salah satunya ialah islahin bainan nas. Maknanya kata-kata, perbincangan, gosip yang membawa ke arah mendamaikan sesama manusia. Nampak? Lihat tuan-tuan dan puan. Jadi inilah nilai yang kita perlu faham. Mana hari ini kita nak berbual? Boleh. Nak bercerita? Boleh. Tetapi biarlah yang kita jadikan tema penceritaan kita itu sesuatu yang ada nilai kebaikan. Bukan sesuatu yang jelas nyata Allah larang. Seperti contoh mengumpat, menghina orang, mencari aib orang. Bukan begitu. Ataupun memfitnah. Bukan. Sebab itu jelas bahawa adalah perbuatan-perbuatan buruk keji yang akan merosakkan hubungan sesama manusia. Itulah. Sebab itu kita melihat spirit, semangat Al-Quran ini, Masya Allah. Dia nak mengangkat nilai akhlak kita. Jadi ayat yang kita baca, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 114 tadi, ingat bahawa ada 3 perkara saja yang menjadikan gosip-gosip itu aktiviti yang baik, aktiviti yang halal. Iaitulah yang pertama, dalam gosip kita mesti ada unsur-unsur yang mengajak, memberi motivasi kepada orang supaya bersedekah. Yang keduanya, mesti ada nilai ma'ruf, nilai kebaikan, nilai kemuliaan, nilai takwa, nilai-nilai tauhid, iman. Di dalam gosip itu, maka ia menjadi satu gosip yang baik. Dan yang ketiganya, mestilah juga ia mengandungi isu-isu yang boleh mendamaikan, bukan memecah belahkan. Sebaliknya kalau kita lihat larangan Allah tadi, iaitu dalam surah Hujurat tadi, dilarang menghina, dilarang merendah orang lain, dilarang mencari aib orang, mengorek keburukan orang untuk didedahkan, mengumpat. Semuanya merupakan konten yang buruk. Kandungan gosip yang tak ada manfaat, sebaliknya merosakkan. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak kaitkan tadi bahawa itulah yang dikatakan ketika kita berpuasa, kita akan ingat bahawa kita insya-Allah dia puasa itu akan menjadi dipanggil perisai yang melindungi diri kita daripada amalan-amalan yang tidak ada nilai. Bermakna setiap detik masa kita berlalu penuh dengan amalan-amalan yang ada nilainya. Itu sebab dikatakan Ramadan ini memberikan nilai kepada amalan kita. Jadi kita dah tinggalkan segala yang sia-sia. Jadi perkataan sia-sia ini cerita kosong. Mungkin kita tidak mengumpat orang, mungkin kita tidak menghina orang, memfitnah orang, tetapi cerita kita tu cerita kosong. Contohnya, kita ceritakan tentang hal-hal yang tak ada manfaat. Cerita apa yang kita lihat, hiburan, permainan, contohnya. Dia tak ada nilai. Keseronokan dan hiburan. Itu dunia, sifat-sifat duniawi. Jadi kalau kita asyik berjumpa kawan bercerita tentang, contohlah, cerita bola, cerita kita baru menonton persembahan hiburan. Apa manfaatnya? Tidak ada nilai. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan,
berbalik kepada pembicaraan kita hari ini, iaitulah tentang nilai amal. Mari kita melihat sebuah hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Maknanya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, anak Adam, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, iaitulah kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Mana hadis yang kuat? Hadis sahih. Di situlah hadis tadi nak menggambarkan bahawa dalam kebanyakan ibadah dijelaskan diberi nilai ganjaran 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda. Yang kita telah sebut dalam sesi tazkirah lalu, infak itu Allah beri 700 kali ganda. Sedang amalan-amalan ibadah yang lain Allah ganjarkan 10 kali. 10 kebaikan. Namun menurut hadis tadi, Allah mengiktiraf ibadah puasa ini satu yang istimewa untuknya. Jadi daripada hadis kursi tadi disebut bahawa Allah kata puasa ini untuk aku. Jadi aku yang akan membalasnya. Fahamlah kita bahawa hadis ini menggambarkan ibadah puasa Ramadan ini diangkat menjadi satu ibadah yang istimewa di sisi Allah. Kerana Allah sangat senang dengan sikap kita. Mana kita menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang halal. Makan, minum bersama isteri. Semuanya halal. Tapi kita tahan diri di waktu Ramadan ini kerana taat kepada Allah. Kerana takwa kita kepada Allah. Sebab itu Allah mengangkat nilai amalan yang kita tak tahu berapa banyak Allah nak bagi. Itu yang kita kena faham. Inti daripada hadis tadi. Jadi di sinilah dalil, antara dalil yang menunjukkan bahawa nilai amalan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita kena kembali kepada nilai Lailatul Qadar. Ini satu lagi keistimewaan. Walaupun kita telah menceritakan dengan agak panjang tentang Lailatul Qadar, tapi pada sesi tazkirah ini kita nak kaitkan dengan nilai amal di bulan Ramadan. Oleh kerana Lailatul Qadar itu berada pada salah satu daripada hari-hari di bulan Ramadan, maka di sinilah kita melihat kemuliaan Ramadan di sisi nilaian amal. Yang itu jelas di dalam surah 97, surah Al-Qadar. Allah dah menyebut bahawa malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min
al-fisyah. Mana satu malam Al-Qadar itu nilai amalannya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itu jelas. Ya, kita tak perlu kupasan yang lebih lagi. Itu antara yang kita kata nilai amalan di bulan Ramadan ini berganda-ganda, Masya Allah. Kemudian mari kita melihat sebuah hadis lagi di mana hadis ini menganjurkan kita supaya meningkatkan amal. Bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan sepanjang Ramadan kerana ganjarannya terlalulah besar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة." Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu jannah dibuka. Tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Serta seorang penyeru menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi ini hadis sahih. Jadi bercakap tentang hadis ini, kita sering juga mendengar hadis yang menceritakan tentang bahawa amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan amalan wajib. Manakala amalan yang wajib menjadi 70 kali ganda. Jadi hadis ini menurut Syekh Albani, seorang yang ulama mentasahihkan hadis, menurutnya hadis ini tertolak, ya, hadis mungkar. Jadi tak perlu kita berpegang kepada hadis ini, ya. Jadi itu sekadar peringatan. Kerana sebahagian kita sering menyebut juga tentang ini dikatakan hadis. Tetapi ketika kita temui bahawa hadis itu mungkar, tertolak, tinggalkanlah. Marilah kita berpegang kepada banyak lagi hadis-hadis sahih tentang Ramadan. Tentang ganjaran pahala sepanjang Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan, berdasarkan kepada apa yang kita sebut tadi, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil dari hadis sahih, kita pegang kepada itu. Makna untuk mengukuhkan keyakinan kita bahawa Ramadan ini antara kemuliaannya ialah nilai amal kita menjadi sangat besar dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Yakinlah itu. Sekadar itu, tuan-tuan dan puan, tazkirah kita, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.